Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada musim majlis, imam dan jawatankuasa masjid, seterusnya ibu ayah yang dikasihi sekalian. Kita banyak membicarakan berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta dan kasih kita kepada baginda. Kita mesti ada perasaan untuk ambil tahu tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad ni dilantik menjadi nabi pada usia berapa tahun? 40. Dan baginda wafat pada usia, Rasulullah wafat masa umur 63. 63 tolak 40, 13. 23. Maknanya tempoh kenabian 23 tahun. Berapa banyak yang kita tahu tentang Nabi sepanjang 23 tahun? Di Mekah sebahagian, di Madinah sebahagian. Di Mekah berapa tahun? Ustaz boleh tak jangan tanya, ceramah dah lah, okeylah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kita kalau kita ada anak kita umur 20, kita tahu dulu tadi masa sebelum tadika macam ni perangai dia, masa tadika sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Kita tahu, kadang-kadang kita ingat banyak peristiwa. Umur anak kita 20 tahun, banyak kita tahu. Macam mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak yang kita tahu perjalanan 23 tahun kehidupan Nabi Muhammad ini? Itu dia berkait rapat dan dia sangat-sangat memberi kesan kepada kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang menulis Rasulullah sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang ayah. Ada ulama yang tulis ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi buat satu kitab Al-Azkar, kitab azkar yang menghimpunkan zikir-zikir dan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi buat kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang batang tubuh Nabi, rambut, senyum, janggut, misai, jalan sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu tentang Nabi berapa banyak? Ini kita kena tanya diri kita sendiri. Aku kata aku sayang pada Nabi. Berapa banyak yang aku tahu tentang Nabi? Tahu satu. Daripada yang aku tahu ini, berapa banyak yang aku tiru Nabi? Daripada yang aku tiru ni, berapa banyak yang exactly menepati betul-betul yang Nabi ajar? Sebab tu orang yang betul-betul kasih pada Nabi, dia buktikan isteri dia mengandung,
Oh, tak sebulan dua lagi ni dah nak bersalin. Apa sunnah Nabi ketika dapat anak baru? Dia pun cari. Ini tanda orang kasih pada Nabi. Oh, baby lahir buat gini. Lepas tu apa seterusnya. Oh, ini baru orang sungguh. Dia nak kahwin, ataupun anak dia nak kahwin, cari apa sunnah Nabi bagi orang kahwin. Ikutlah. Dia sendiri nak kahwin ke, suami dia nak kahwin ke. Suami nak kahwin bahaya sikit. Anak dia nak kahwin lah. Ataupun diri dia sendiri, orang bujang, aku dah nak kahwin bulan depan. Apa sunnah-sunnah Nabi kepada pengantin baru? Sungguh dia pak. Oh, bulan depan nak dapat kunci rumah dah, beli rumah. Apa sunnah Nabi masuk rumah baru? Alhamdulillah Ustaz, saya kumpul duit, kerja 2 tahun, saya dah berjaya beli kereta. Kereta yang pertama dalam hidup saya, dapat beli kereta Kanch lah, kan Mercedes orang panggil Merc. Kereta pertama dia Kanch. Boleh beli kereta baru ni. Cek, apa sunnah Nabi beli kenderaan baru? Hidup berjiran. Apa sunnah Nabi hidup berjiran? Nak lantik pemimpin, nak pilih pemimpin. Oh, Nabi ajar apa bab pemimpin? Pemimpin macam mana nak kena lantik? Adakah urusan pemimpin kira 4-5 tahun sekali ke, ataupun ada kaitan sampai dalam kubur sana? Macam mana supaya pemimpin ni boleh selamatkan aku dunia akhirat? Nabi ajar apa? Dia orang bisnes. Dicek apa perkara yang Nabi suka kepada seorang bisnesman, apa perkara yang dilarang oleh Nabi SAW dalam urusan bisnes. Buat ni untung besar ni, tapi Nabi larang lah. Orang yang kasih Nabi ni takkan buat, walaupun peluang untung besar. Tapi ni Nabi larang, ni ada gharar, ni ada tipu macam ni rasuah kalau begini ni. Dia tak buat walaupun untung duitnya banyak. Ini baru orang yang betul-betul sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak bilang satu persatu, terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi dalam pelbagai perkara. Ada tuan-tuan pilih, malam ni nak bincang Nabi dalam bab apa? Bab suami ke, bab ayah ke, bab memilih pemimpin ke, bab berjiran ke, bab apa? Bab pemimpin boleh? Kalau bab pemimpin, yang pertama sekali Nabi ada baca doa kepada para pemimpin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bila sebut Imam Muslim maknanya hadis yang sahih. Rasulullah doa, Allahumma man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Amin lah tuan-tuan, ni doa. Kita baca makna baru faham. Allahumma, ya, masuk doa Nabi, ya Allah, barang siapa yang dilantik menjadi pemimpin di kalangan umatku, lalu dia menyusahkan rakyatnya, maka susahkanlah dia ya Allah. Amin lah. Dan barang siapa di kalangan umatku yang dilantik menjadi pemimpin, lalu dia berlembut, dia cermat, dia prihatin dengan rakyatnya, maka berlembutlah dengan dia ya Allah. Ini satu doa, doa Nabi kepada pemimpin. Yang jadi pemimpin
memudahkan urusan rakyat, mudahkan urusan dia. Yang jadi pemimpin menyusahkan rakyat, maka susahkanlah dia. Cumanya saya ni, kalau saya berkuliah tentang suami yang baik, suami yang tidak baik, orang puji, bagus tak, betul tak, sebut-sebut, tak mengingatkan kami para suami. Para isteri kata, bagus tak, sebut lagi, sebut lagi. Bila kita ceramah tentang isteri yang baik, isteri yang tak baik, bagus tak, sebut tak, sebut-sebut. Awak sangat beleter kat rumah ni, sebut lagi Ustaz. Bila saya ceramah berkenaan dengan businessman yang baik, businessman yang tak baik, orang puji. Oh bagus tak, bagus. Saya orang niaga, saya baik, Ustaz sebut. Orang puji. Bila saya ceramah mak ayah, parent yang baik, parent yang tak baik, orang puji. Ceramah bak jiran yang baik, jiran yang tak baik, oh, bagus tak, bagus. Lama dah saya duduk basuh tai kucing jiran, tension lama dah parking, Ustaz sebut lagi bak jiran. Semua puji. Tapi bila ceramah bak pemimpin yang baik, pemimpin yang tak baik, Ustaz, kenapa Ustaz cakap politik? Saya pun agak tengok orang ada yang marah. Ni kenapa dalam masjid cakap politik ni? Lah, doa Nabi tadi, jadi kita nak kena faham mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang tak baik. Sebab apa? Sebab kita sayang pada pemimpin kita, supaya dia mendapat doa daripada Nabi, doa yang baik. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Bab pemimpin jangan duduk cakap dalam masjid. Itu siapa ajar? Siapa kata gitu? Siapa yang ajar kita? Bab pemimpin tak boleh bercakap dalam masjid. Siapa yang ajar? Yang ajar adalah penjajah. Bila penjajah datang menjajah negara umat Islam, dia kata dalam masjid, bab semayang, bab puasa, bab haid, bab batal semayang, bab haji, cerita dalam masjid. Bab pemimpin, bab urusan negara, jangan cerita dalam masjid. Itu serah ke orang lain. Ustaz nak masuk masjid, bab-bab politik ni Ustaz kena letak kat pagar masjid, baru masuk ke masjid. Itu penjajah yang ajar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ajar kita benda lain. Sayyidina Abu Bakar ketika jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum selesai lagi urusan jenazah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar datang, cium dahi Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bergegas pergi ke tempat lain. Sayyidina Umar ikut. Tinggal Sayyidina Ali, Az-Zubair bin Awam menguruskan jenazah Rasulullah. Habis Abu Bakar tak sayang ke Nabi? Sayang. Umar sayang, sanggup korban nyawa untuk Nabi. Tapi Abu Bakar dan Umar pergi mana? Pergi ke mana? Pergi ke satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni tempat sedang berbincang nak lantik ketua negara Madinah. Rasulullah wafat, kita kena lantik ketua negara. Jadi Abu Bakar nak ajar kita priority, penting lantik ketua negara ni. Habis jenazah Rasulullah tak selesai lagi, macam mana? Tak penting ke? Penting, sayang. Tapi nak lantik ketua negara ni prioriti yang lebih utama. Penjajah kata urusan pemimpin negara ini jangan ambil cerita sangat. Sayyidina Abu Bakar kata ini sangat penting. Masa tu bincang, ringkat awalnya nak lantik Sa'ad bin Ubadah, orang Madinah, Al-Ansari, nak lantik. Lepas tu Sayyidina Umar pergi bagi tahu begini, Sayyidina Abu Bakar bagi tahu dalil begini. Lala Sayyidina Abu Bakar cadangkan supaya dilantik untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah memimpin Madinah. Sayyidina Abu Bakar cadang, aku cadangkan Umar ibn al-Khattab. Kata Sayyidina Umar, sejak aku baik dengan Abu Bakar ni, ini kali pertama aku rasa nak marah kat Abu Bakar. Dari inilah aku paling nak marah. Ada ke dia cadang aku jadi ketua negara? Tengok Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar faham ini tanggungjawab, ini akan ditanya oleh Allah di hari akhirat.
Sayyidina Umar faham. Bukan Sayyidina Umar kata, bagus 10%. Apa-apa projek mana 10%. Tak. Sayyidina Umar kata, aku mencadangkan Abu Bakar. Dialah orang pertama yang masuk Islam, orang dewasa dulu. Dialah yang bersama Rasulullah dalam gua. Dialah yang disebut dalam Al-Quran Thaniyasnain idhuma fil ghar, masa hijrah Allah sebut nama tentang Abu Bakar dalam Quran. Dan ketika Rasulullah sakit, Rasulullah sendiri telah melantik Abu Bakar sebagai imam salat. Maka aku cadangkan Abu Bakar. Lalu para sahabat pun bersetuju, lalu berbai'ah melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai ketua negara di Madinah, menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting. Tapi bila penjajah datang, mereka tanam dalam minda orang Islam. Jangan bincang bab ni. Saya bukan nak cerita kempen politik warna itu warna ini, tidak. Tapi kita nak kena faham banyaknya hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan perkara berkait dengan pemimpin dan pengikut. Belum kita nak cerita bagaimana hebatnya Nabi memimpin, leadership Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum tu kita baca ayat Quran dulu sikit. Tuan-tuan kena ingat ni. Surah Al-Baqarah ayat nombor 116. Saya ni kalau saya pergi kuliah, pergi ceramah, ada orang perempuan, saya jadi semangat lebih nak ceramah. Nampak dari ujung ni ada akak-akak kita saya sebut surah Al-Baqarah ayat 116, dia pun tulis kat buku. Ni kita jadi semangat. Orang perempuan ramai suka ambil nota. Jadi penceramah bila nampak orang ambil nota, itu semangat lebih tu. Orang lelaki biasanya dia terus hafal. Surah apa? Ayat nombor 116 ke 166? 166. Surah apa? Saya tak nak yang rekod ni. Save terus, save. Surah apa? Al-Baqarah ayat 166. Surah apa? Al-Baqarah ayat nombor berapa? 166. Nanti lepas isyak kena roti canai, kena nasi goreng. Surah Ali Imran tadi ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Ayat 166 Al-Baqarah ni Allah cerita keadaan di hari akhirat, ketika mana orang-orang yang diikut para pemimpin berlepas diri daripada orang yang mengikut rakyat. Pemimpin berlepas diri, wa ra'awul azab, ketika mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, pada ketika itu terputus segala hubungan, connection. Kau AJK aku, kau grup aku, kau puak aku, kau orang aku, putus habis dah. Sebab ketika itu pemimpin tengok azab, diri aku ni boleh lepas ke tidak ni? Aku nak bertabarrak. Tabarrak makna berlepas diri. Kalau kat dunia dulu dia kata tak apa, kau orang aku, buat je. Ada apa-apa kalau kena samai aku bayar. Kau buat je, kau nak buat apa? Kau buat je. Kau nak pukul ke, kau nak terbalikkan meja ke apa, kau buat je. Apa-apa kau kena samai kena, aku cover. Kat dunia aku cover. Kau geng aku, kau puak aku. Tapi ketika mereka melihat azab di hari akhirat nanti, terputus dah. Mereka berlepas diri. Tuan-tuan percaya tak ni ayat Quran? Tak percaya, try mati dulu. Ayat 167 Allah Ta'ala sebut pula,
Faqala alladhina taba'u, lalu para pengikut pula berkata, bila pemimpin mereka berlepas diri, tak nak cover dah, tengok azab, tak ada kaitan, taqatta'at bihimul asbab, putus dah. Pengikut pula berkata, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau boleh hidup balik kat dunia nanti, kami pun nak berlepas diri daripada diorang sebagaimana diorang berlepas diri daripada kami pada hari ini. Dengan makna, nanti kalau hidup balik, kalau ada peluang hidup, tak nak jadi dah pengikut diorang ni, tak nak lantik dah diorang sebagai pemimpin kami. Itu penyesalan di hari akhirat. Ini Allah Ta'ala beritahu. Jadi kalau kita nak pegang dengan yang penjajah beritahu tadi, jangan cakap bab pemimpin pengikut ni dalam masjid, macam mana kita nak syarah ayat ni? Bila kita baca kitab tafsir surah Al-Baqarah sampai ayat ni, kita nak terang macam mana? Inilah cerita politik yang Quran ajar. Boleh tak tuan-tuan sebut bab ni dalam masjid ni ke tak boleh? Kalau tak boleh pun nak buat macam mana, sebut dah. Satu lagi, surah Al-Baqarah, surah Al-Ahzab. Dua je malam ni, tak banyak. Al-Ahzab ayat 66. Al-Baqarah tadi 166. Al-Ahzab 66. 66. Berat 66. Yang kedua surah apa? Al-Ahzab ayat 66. Yang pertama tadi surah Al-Baqarah ayat 166. Yang kedua ni surah Al-Waqi'ah ayat Waqi'ah pula. Al-Ahzab ayat nombor 66. Allah cerita, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim di'fain min al-'adhab wal'anhum la'nan kabira. Allahu akbar. Ni yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ketika mana pada hari wajah-wajah mereka ini sedang dibolak-balikkan dalam api neraka Jahannam, diseksa dalam neraka Jahannam. Mereka menyesal lalu berkata, celaka dah aku hari ini, alangkah baiknya kalau kat dunia dulu aku taat pada Allah dan Rasul. Dengar Rasulullah beritahu, Quran sebut, alangkah baiknya kalau aku taat. Itu 66. 67, mereka berkata, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, kami dulu masa kat dunia, kami ikut, kami taat pemimpin dan pembesar kami. Kami ikut dia lah ya Allah. Fa'adalluna as-sabila. Masa ikut dia, dia kata begini. Lalu mereka menyesatkan kami. Kami ikut. Alangkah baiknya, celaka aku kalau aku ikut Allah dan Rasul kat dunia dulu, kan selamat. Allah kan, Rasul kata, laknat orang yang beri rasuah, terima rasuah, dan middleman, orang tengah. 3 golongan rasuah. Tapi pemimpin aku kata, mana boleh tak ada rasuah. Kalau tak ada rasuah, kiamat lah. Allah dan Rasul kata, Nabi kata Allah laknat orang timbak rasuah. Bos kata tak apa, kita bagi sama-sama kita, zaman kita semua orang buat, kita buat lah. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ini ayat Quran. Ya Allah, kami kat dunia ikut pembesar dan ketua kami, lalu bila kami ikut dia yang menyebabkan kami jadi sesat. Kami pun rasuah juga, kecil-kecilan. Ini saya tambah lah. Tapi fa'adalluna as-sabila maksudnya, bila kami ikut mereka, mereka menyesatkan kami.
Alangkah baiknya kalau kami ikut yang Allah dan Rasul, tapi kami ikut pemimpin kami. Lalu ayat 68, Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, hari ini tolong beri mereka ni 2 kali ganda azab. Wal'anhum la'nan kabira. Dan tolong laknat mereka ni ya Allah. Ini ayat Quran. Ini ayat Quran. Ustaz nak kempen apa malam ni? Bukan nak kempen, sebab sekarang ni musim orang duk cakap bab pemimpin. Jadi kita bercakap bab Rasulullah. Kita kena faham apa yang Rasulullah ajar pada kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh, is the best leader. Ada seorang pengkaji Kristian dari Amerika, Michael H. Hart nama dia. Kalau tuan Google je nama Michael H. Hart, dia telah membuat kajian tentang tokoh-tokoh manusia yang hebat sepanjang sejarah manusia. Michael H. Hart ni dia pengkaji, dia kaji. Lalu dalam banyak-banyak tokoh yang ramai, dia kumpul 100. Dia buat buku. The 100, a ranking of the most influential person in history. Buku dia tajuk The 100, The 100. Tuan-tuan boleh tarik kat Google, tajuk buku tu tulis 100, a ranking of the most influential person in history. Dia buat buku, dia buat ranking. Dia kaji ramai, dia pilih 100 orang, dia buat ranking. Dalam 100 orang ni ada Jesus Christ, Moses, Nabi Musa, ada Abraham Lincoln, Roosevelt, Napoleon, ada Albert Einstein, ada Mahatma Gandhi, Isaac Newton. 100 orang tokoh yang hebat. Tapi dia sendiri membuat pengakuan dalam ranking ini, nombor 1 yang paling hebat, seorang tokoh yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan Islam. Ini pengkaji yang jujur. Lalu saya, sebab selalu baca 2-3 kali, jadi ingat dalam kepala saya dia punya kesimpulan. Dia kata, my choice of Muhammad to lead the list of the most influential person in history may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only person who was supremely successful in the both religious and secular levels. Sallallahu alaihi wasallam. Betul dah tajwid dah? Tajwid sebut tu. Kalau salah tajwid itu halal lah. Banyak qiraah juga macam imam kita baca. Ni bahasa Inggeris, qiraat Terengganu. Dia kata, my choice of Muhammad, aku pilih Muhammad untuk lead the list, untuk letak nombor 1 sekali di kalangan senarai tokoh yang paling influence, berpengaruh. Aku pilih Muhammad. Mesti ada orang terkejut, mesti ada orang persoal. Tetapi berdasarkan kajian, aku dapati dialah, beliaulah, kalau kita bagindalah, orang yang paling berjaya mempengaruhi manusia dalam urusan duniawi dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita. Dia kaji. Masalah problemnya, kita ni macam mana dengan Nabi Muhammad? Bila kita pergi Mekah, kita nak ikut cara umrah, cara haji Nabi Muhammad. Bila bulan Ramadan, kita nak ikut tarawih, tilawah, sunnah-sunnah Nabi bulan Ramadan. Bila kahwin, okeylah kita nak ikut cara Nabi. Bila maulud, kita nak sambut, ingat kelahiran Nabi. Bila bab memimpin, macam mana? Bagaimana Nabi 10 tahun memberi contoh praktikal memimpin negara, menghapuskan sistem riba, mengharamkan arak, memberi hak
pada orang Islam, orang bukan Islam. Ada, tuan-tuan. Masa Nabi hijrah, Nabi sampai ke Madinah. Di Madinah ada orang Muhajirin yang datang dari Mekah, ada orang Aus, ada orang Khazraj, ada orang Yahudi, ada orang Kristian, ada penyembah berhala, ada Badui yang tidak beragama. Maknanya di Madinah masyarakat siapa? Majmuk. Tetapi kehebatan leadership Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sistem Islam yang dibawa oleh Rasulullah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, menyebabkan manusia melihat keindahan Islam, lalu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Di Madinah ni ada dua puak besar, dua-dua orang Arab, namanya Aus dan Khazraj. Majoriti dua ni. Ada minoriti di Madinah, golongan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini Yahudi, minoriti. Nabi Muhammad masih berdakwah di Mekah. Yahudi dari mana ni? Yahudi ni dari negeri Syam, dari Palestin. Mereka migrate, mereka berhijrah datang ke Madinah. Kenapa? Kerana dalam kitab mereka memberitahu Nabi akhir zaman akan muncul. Clue yang ada dalam kitab Taurat isyaratnya Madinah. Nabi ini ada tanda kenabian atas belakangnya. Nabi ini ayah dia meninggal ketika dia dibesarkan oleh mak ayah dia, dah meninggal masih kecil. Nabi ini akan muncul di sebuah negeri yang banyak pokok kurma. Jadi dalam kitab orang Yahudi, clue-nya di Madinah. Sebab tu dia orang datang ke Madinah. Tapi dia orang minoriti. Yahudi di Madinah minoriti. Tetapi mereka ini menguasai ekonomi Madinah. Yahudi buat bisnes apa? Cyber cafe. Yahudi bisnes utamanya supply senjata, pedang. Dia supply senjata. Okey, itu bisnes utama dia. Macam mana kalau bisnes dia jual senjata, nak kena banyak sale, macam mana? Kena ada apa? Kena ada perang. Kena ada perang. Jadi apa kerja Yahudi? Lagakan Aus dan Khazraj. Bila ada perang, sale naik. Lama tak perang, sale drop. Bila sale drop, cari buat isu, perang pula. Dan mereka jual senjata kepada Aus dan Khazraj dengan cara riba. Yahudi haram riba sesama Yahudi. Ini dalam agama dia, kita tak boleh riba sama-sama Yahudi. Pada orang bangsa lain, agama lain boleh riba. Supply senjata pada Aus dan Khazraj, dua-dua dia makan kaki kanan. Makan kaki kanan Yahudi. Supply sini, supply sini. Laga-laga perang. Kerana inilah dua tujuan. Yang pertama, sale senjata dia naik. Yang kedua, Aus dan Khazraj menjadi lemah sebab duk perang sama sendiri. Dia tak sedar Yahudi duk kuasai ekonomi. Lemah. Beratusan tahun Aus dan Khazraj ni berperang, bertikam, berbunuh. Bunuh tuan-tuan, bukan setakat cabut tiang bendera. Bunuh ni. Oh ni panah, oh ni penggak, perang. Ini kerja Yahudi. Okey. Sepanjang sejarah perang. Cuma kali pertama dalam sejarah Aus dan Khazraj
Kali pertama berdamai. Bila? Masa dekat-dekat Nabi Muhammad nak hijrah ke Madinah. Kali pertama dua puak besar ini berdamai dan bersetuju melantik ketua di kalangan orang Madinah, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan pernah dengar tak nama Abdullah bin Ubay? Dia kali pertama dia berdamai, Aus dan Khazraj, okey kita lantik Abdullah bin Ubay jadi ketua kita lah. Tak sempat nak akad sumpah, Nabi Muhammad sampai. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yang tala'al badru alaina. Akhirnya Aus dan Khazraj pun bergabung. Datang orang ni jadi Ansar, datang orang Muhajirin, lalu bersatu melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ketua negara. Hak ni Abdullah bin Ubay nak marah sangat ni. Asal nak lantik aku, lantik orang lain. Dia tak keluar bati. Dia mengaku masuk Islam, tapi dia memusuhi Islam dari dalam. Ini Abdullah bin Ubay. Dia duk fikir kalau nak lawan Muhammad cannot go. Tak boleh nak lawan ni. Jadi macam mana? If you can beat them, join them and destroy from inside. Ini kaedah. Kalau kamu tak boleh nak lawan mereka, join mereka, rosakkan dari dalam. Abdullah bin Ubay memang tak puas hati. Tak jadi orang nak lantik dia dah, tiba-tiba lantik Muhammad. Okeylah, mengaku masuk Islam, zahirnya Islam, datang ke masjid Nabi, solat di belakang Nabi, tetapi dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid, dia tengok Aus dan Khazraj yang dulu bergaduh tiba-tiba boleh berkasih sayang, boleh salat, boleh makan, boleh bergurau senda di masjid Nabi. Munafik rasa nak marah. Dia datang masjid, bukan dia datang dengan ikhlas nak belajar Islam, tetapi dia mencari fitnah-fitnah untuk merosakkan kesatuan ini. Ini perangai munafik. Zaman sekarang ada tak? Yang datang masjid bukan nak dengar kuliah pun, tak cakap apa malam ni. Cuba angkat tangan. Ada? Tak mustahil ada sepanjang zaman. Kita pun mati, dia pun mati. Tapi ini asalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita nak azan. Habis masa dah. Hebatnya didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di Madinah. Sebagai contoh, ada seorang sahabat yang kaya, background bangsawan, nama dia Abu Zar. Dia bersembang dengan Bilal bin Rabah. Saya sebut Bilal ni, orang tahu siapa Bilal. Bekas hamba, kulit hitam, orang miskin. Dia cakap-cakap dengan Abu Zar. Lalu adalah berbeza pendapat sikit. Abu Zar, si kaya tadi, terlepas cakap, ya benar sauda. Abu Zar dia terlepas cakap, wahai anak kepada perempuan berkulit hitam. Body shaming apa? Maknanya kutuk. Abu Zar, dua-dua Islam, cuma Abu Zar biasalah terlepas cakap, ya benar sauda, wahai anak kepada perempuan yang berkulit hitam. Bila dengar macam tu, bila beredar dari situ, pergi mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Abu Zar sebut? Lalu Rasulullah panggil Abu Zar. Bila Abu Zar datang, Rasulullah tegur Abu Zar, ya Aba Zar, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Zar, mari sini. Kamu ini
masih ada lagi perangai jahiliyah dalam diri kamu. Maknanya bila beza pendapat, ungkit, hina keturunan, sebut mak kulit hitam. Rasulullah kata, ya Aba Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Ya Abu Dzar, kamu ni masih lagi ada penyakit jahiliyah dalam jiwa kamu. Bila Rasulullah sebut macam ni, Abu Dzar berlari pergi cari Bilal. Bayangkan dia orang kaya, orang bangsawan. Dia berlari sampai dekat Bilal. Dia letak wajahnya sebelah di atas bumi. Dia kata, Bilal, maafkan aku. Pijaklah balik pipi aku ini, wahai Bilal. Maafkan aku. Pijaklah pipiku ini. Maafkan aku. Aku tak akan angkat mukaku lagi kau tak pijak mukaku. Yang penting maafkan aku. Bilal bin Rabah duduk, peluk Abu Dzar, berdirikan Abu Dzar. Dua-dua ni menangis. Dua-dua menangis. Yang tersilap cakap minta maaf, yang dikutuk memaafkan. Saya nak beritahu betapa hebatnya kasih sayang para sahabat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aus dan Khazraj, orang Muhajirin datang. Itu kisah yang masyhur kita sambut ma'al hijrah. Abdurrahman bin Auf datang, tak ada harta, tak ada apa, dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad kata, Abdurrahman, aku ada harta banyak, kau ambil separuh. Kita dah dipersaudarakan oleh Rasulullah atas dasar akidah. Harta aku kau ambil separuh. Isteri aku ada 2. Kau nak yang mana tunjuk, aku akan ceraikan. Bila cukup iddah, kau kahwinlah. Boleh buat gitu tuan-tuan? Harta boleh lagi tak? Kalau isteri itu, kau ambil lah yang tua ni. Tapi ini para sahabat. Tapi Abdurrahman bin Auf boleh ambil, halal. Yang beri ni pun reba. Tapi Abdurrahman bin Auf pun tak nak ambil. Walaupun itu bukan ambil kesempatan, tapi dia tak nak. Barakallahu fi malika wa ahlik, dullani ala suq. Abdurrahman bin Auf kata, moga Allah berkati harta dan keluarga kamu. Tunjuk aku pasar kat mana? Pasar. Nak pergi berniaga sendiri, nak survive sendiri. Abdurrahman bin Auf. Tapi ada 2 golongan yang sangat benci, yang sangat marah melihat kasih sayang para sahabat ini. Selama ni duduk perang Aus Khazraj, tapi boleh duduk solat bersama Nabi. Selama ni bergaduh Aus Khazraj, tetapi mereka ini disatukan. Perpaduan yang sangat harmoni atas dasar akidah melahirkan ukhuwah Islamiyah yang hebat. Ada 2 golongan yang benci, tak suka tengok orang berkasih sayang ni. Yang pertama, munafik tadi. Sebab dia tak dapat jawatan lantik Nabi Muhammad. Munafik ni, masa Nabi nak perang Uhud, dia orang pergi, ada sekali. Bahkan masa Nabi minta pandangan para sahabat, tuan-tuan, ini kepimpinan Nabi. Tahun kedua di Madinah, perang Badar. Tahun ketiga di Madinah, perang Uhud. Masa nak perang Uhud, Nabi dapat maklumat tentera musyrikin Mekah datang nak serang Madinah. Nabi bincang dengan para sahabat. Ini kepimpinan, dengar pandangan orang bawah. Nabi sendiri cenderung bertahan dalam Madinah, supaya kalau musuh masuk, kita duduk di lorong-lorong, di celah-celah bangunan, kita boleh gerila. Cenderung Nabi nak bertahan dalam Madinah. Tapi Nabi tanya pandangan sahabat-sahabat, macam mana nak bertahan dalam Madinah ke nak perang kat luar? Anak-anak muda ramai yang nak berperang di luar. Sebab apa? Sebab anak-anak muda ni tahun lepas masa perang Badar,
dia tak join. Jadi nak perang biar real lah, kita perang kat luar. Ramai anak muda yang nak perang kat luar. Rasulullah nak bertahan dalam Madinah. Masa bincang ni, orang munafik ada. Tuan-tuan rasa orang munafik sokong siapa? Sokong pemuda ke sokong Rasulullah? Munafiqin sokong Rasulullah. Ya, saya setuju kita perang. Kadang-kadang Rasulullah lebih baik, betul. Tapi tuan-tuan tahu sebab apa munafik sokong Rasulullah? Yang pertama, supaya nampak macam bersama Rasulullah. Yang kedua, kalau perang dalam Madinah, senang dia orang nak bersembunyi dalam rumah masing-masing dan tidak bantu Islam. Kalau perang di luar, kalau absence, kalau tidak hadir, nampak sangat. Nampak tak mainan munafik? Pada zahir nampak macam sokong Islam, tapi rupanya dia ada agenda lain. Tapi ramai anak muda yang minta nak keluar. Rasulullah kata, okey, kalau begitu dah ramai cadangan gini, kita buat keputusan, kita berperang di luar. Itu yang pergi ke Uhud. Nabi masuk dalam rumah, pakai baju besi, pedang. Rasulullah keluar. Anak-anak muda tadi kata, wahai Rasulullah, kami rasa bersalah pula, macam desak Rasulullah. Tak apalah, kita bertahan dalam Madinah je lah. Rasulullah kata, tidak harus bagi seorang Nabi yang dah pakai baju perang untuk berundur. Kita dah buat keputusan, bismillah, itu pergi perang. Ini kepimpinan Nabi. Orang munafik macam mana dah nak keluar? Bersama tentera Islam, dia orang bergerak ke Uhud. Dalam perjalanan, Abdullah bin Ubay dan 2-3 orang kanan dia dan geng-geng munafik bincang, berat kita ni, tak boleh menang kita, tak boleh menang. Orang musyrikin ramai. Kalau kita pergi perang ni, kalau kita kalah nanti, macam mana isteri anak-anak kita kat Madinah? Macam mana bisnes kita? Dia buat grup WhatsApp. Dia cuba mempengaruhi tuan-tuan, sehingga 300 orang patah balik, asal bersama nak pergi berjihad. Mainan munafiqin sehingga gugur al-mutasaqituna ala tariqid da'wah. 300 orang patah balik di kalangan tentera Islam. Ini kerja orang munafik. Dia timbul kan, nanti kalau kita kalah, kalau mati kan isteri kita, anak kita macam mana? Ini mainan dia. Ini golongan pertama yang sangat nak marah melihat kasih sayang para sahabat di Madinah, kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan pertama. Ada satu golongan lagi, itulah golongan Yahudi tadi. Apa Yahudi nak marah sangat? Bila dah berkasih sayang, maka tak perang. Bila tak perang, bisnes tak jalan, sale drop. Ini di antara sebab-sebab utama musuh Islam sepanjang zaman memusuhi Islam. Bila Islam menguasai, arak tak ada, judi tak boleh, pesta tak boleh, zina tak boleh, pelacur tak boleh, konsert tak boleh, bisnes drop mah, tak boleh nak kautim mah. Ini sebab tu Yahudi marah sangat, bisnes dia terganggu. Bila Rasulullah berkuasa, riba dihapuskan, orang pun tak perang dah. Macam mana nak jual senjata? Arak diharamkan, judi. Sebab tu orang musuh-musuh Islam tak suka sangat. Dan yang kedua, Yahudi marah sangat bila Rasulullah datang membawa kasih sayang dan perpaduan. Selama ni Aus dan Khazraj berperang bergaduh, lemah. Tapi bila mereka bersatu padu, melupakan permusuhan silam, mereka bersama Nabi, mereka jadi kuat. Bila kuat, ekonomi pun jadi kuat. Bila ekonomi kuat, Yahudi tak boleh nak manipulate dah. Ini yang berlaku
yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang 10 tahun ini tuan-tuan, ayat Quran pun berbeza. Maksud Ustaz? Kan kita belajar ayat Quran ada 2 kategori. Sebahagian dipanggil ayat Makkiyah, sebahagian lagi ayat Madaniyah. Apa itu ayat Makkiyah? Iaitulah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Salah. Ayat-ayat Makkiyah ialah ayat-ayat Quran yang diturunkan pada zaman Mekah. Masa, bukan tempat. Zaman Mekah ni mana Ustaz? Sebelum hijrah. Ayat-ayat Madaniyah ialah ayat-ayat yang diturunkan pada zaman Madinah. Bila? Selepas hijrah. 2 konten ayat berbeza. Kalau ayat Madaniyah yang lepas hijrah, sebab lepas hijrah Nabi jadi ketua negara, menguasai kuasa politik negara. Turun ayat bab ekonomi, bab riba, bab bisnes, bab undang-undang, bab jenayah, bab hukum hakam politik, bab hubungan antara bangsa, bab Yahudi, bab Nasrani, bab munafik. Ni zaman merintah negara. Ni 13 tahun cerita bab kiamat, cerita bab syurga, neraka, hisab, mizan, akidah, akhlak. Konten ayat pun berbeza. Zaman sebelum perintah dengan zaman memerintah. Tuan-tuan, saya sebut di awal tadi, 23 tahun apa yang kita tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Tapi ada satu masalah. Masalahnya macam ni. Ada sebuah pulau di tengah lautan, jauh, pulau terpencil. Semua penduduk pulau ni tangan dia sebelah je tangan. Yang tua, yang muda, yang baru lahir, lelaki, perempuan, semua tangan sebelah. Semua penduduk pulau tu tangan sebelah. Satu petang, seorang anak muda, dia duduk kat tepi pantai, dia terjumpa seorang lelaki lemas terdampar sampai kat tepi pantai pulau tu. Pemuda ni tengok orang lemas ni cacat. Berapa cacat? Ada orang cacat. Berapa? 2 tangan. Ni tuan-tuan duk mikir dalam kepala ni, ustaz cerita betul ke reka ni? Tak apa, letak tepi kejap. Sekejap. Pemuda ni kata, ada orang cacat. Dia pun berlari masuk dalam pulau. Ada orang cacat, ada orang cacat. Orang kampung tanya apa? 2 tangan. Ya ke? Weh, orang kampung pun ramai-ramai datang tengok. Oh, cacat sungguh. Semua orang kampung kata, oh cacat sungguh, 2 tangan. Ustaz nak cerita apa sebenarnya ni Ustaz? Ada di kalangan kita ilmu agama dia sebelah tangan, lama dah sebelah tangan. Daripada 23 tahun hidup Nabi ni, yang dia tahu tentang Nabi sebelah tangan. Beda ada ulama, ada tok guru, ada orang lain beritahu ni. Tok guru tu tak betul tu. Tok guru tu cacat, 2 tangan. Faham tak? Bila ada tok guru ni baca ayat Quran, ni bab ekonomi, bond, awak nak beli 3 kontainer, nak bayar guna LC, ni awak nak emas, gini. Tak betul ustaz ni, tak betul. Tok guru yang ajar 2 tangan, tok guru tu dia kata cacat. Dia tu yang selama ni sebelah tangan. Datang ulama, datang tu kata ni
Nabi bila urusan politik, takbir negara Nabi buat begini, bila keadaan begini Nabi buat begini, masa perang ni begini, ni strategi, ni dengan orang bukan Islam. Ada masa dengan orang bukan Islam begini, ada masa begini. Bila Tok Guru beritahu, oh ni dua tangan ni cacat, ni cacat. Mu tu hak tak tahu 23 tahun ni. Kerana itu, kalau betul kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dalami Nabi sebagai ayah, sebagai pemimpin, Nabi urus politik negara, Nabi beribadah, Nabi bergurau, Nabi sakit, Nabi dengan budak-budak, Nabi dengan orang bukan Islam 23 tahun. Kita bimbang, kita jadi hak sebelah tangan tadi. Bila orang beritahu kita tak pernah dengar, tiba-tiba kita kata orang tu yang cacat. Sebab itu bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW, kita mesti bersungguh untuk belajar tentang Nabi. Bukan sekadar selawat. Selawat bagus, I love you kita pada Rasulullah, banyakkan berselawat. Tapi tak cukup berselawat saja. Kita kena belajar tentang Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi. Atas muka bumi ni tuan-tuan, tidak ada tokoh yang dicatat detail sebagaimana dicatat tentang Nabi Muhammad SAW. Sebut tokoh mana kat dunia, tak ada detail sebagaimana dicatat tentang Nabi. Janggutnya, masuk tandasnya, kaki mana, berdehem, dalam selimut, dalam bilik air, tidurnya, bangun tidur, everything. Sebab 23 tahun inilah Islam, ini agama. Tuan-tuan, dalam kitab Sahih Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cerita, nak beritahu ni. Aisyah kata, aku mandi wajib bersama Rasulullah, mandi wajib sama-sama, sehingga tangan-tangan kami berebut-rebut cebok air. Mandi wajib pun cerita. Sunnah. Haji pernah mandi wajib dengan isteri? Haji? Tak pernah. Balik ni esok buat boleh? Abang dengar ustaz ceramah lah tadi. Cek dulu, takut yang saya beritahu ni tak betul. Cek dulu dalam kitab Sahih Bukhari, bab mandi wajib. Cari hadis Aisyah. Buat je seronok. Bukan saya cakap lucah ni. Saya tak cakap lucah, saya cakap. Saya buat. Alhamdulillah. Ustaz, itu orang ni cucu 5 orang tak boleh dah mandi wajib sekali Ustaz. Mutah kalau mandi wajib sekali. Tak apa, dapat ilmu lah. Ni beritahu anak menantu kita. Budak-budak muda sekarang bila sebut bab romantik, dia nampak Bollywood. Dululah Bollywood, sekarang Korea. Korea. Nabi Muhammad kita, he was a very romantic husband. Masa Aisyah huzur period, dia datang tidur atas riba Aisyah, duduk tak apa Aisyah, bergurau senda dengan isteri. Banyak kalau kita kaji bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik buatlah esoknya, boleh? Janji. Tapi gaya haji ni kalau mandi wajib dengan isteri, lepas mandi wajib tu kena mandi wajib pula sekali lagi. Nombor 2. Boleh. Subhanallah, banyak kalau kita kaji. Sebab tu saya sebut tadi, kadang-kadang kita ni yang 23 tahun Nabi, yang kita tahu sebelah tangan je. Sebab tu sebagai contoh tuan-tuan, last lah daripada saya, kita nak cerita bab kepimpinan Nabi. Tapi saya ambil satu lagi contoh. Dapat baby, kita dapat anak, cucu ke anak ke, sunat apa? Belah mulut kan? Bahasa Arab dia sebut tahnik. Orang sini belah mulut guna apa? Biasa gunting ke pisau? Koma Ustaz. Okey. Apa beza belah mulut dengan akikah? Akikah hari ke-7. Hari ke-7 sunat sembelih kambing, ajak orang makan, cukup kepala baby, kemudian timbang, tengok berapa gram, cek nilai emas. Contohnya rambut baby 2 gram, emas kalau 2 gram RM1, sedekah. Itu sunat hari ke-7 akikah. Tapi belah mulut secepat mungkin, tak payah tunjuk hari ke-7. Dia dapat baby bagaimana Abu Talhah apabila Ummu Sulaim
melahirkan anak. Abu Talhah bawa baby pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahannakahu wa sammahu Abdullah. Lalu Rasulullah tahnikkan baby tadi dan Rasulullah beri nama Abdullah pada baby ini. Belah mulut seawal kelahiran, dan satu masalah problem masyarakat kita, dapat baby dia panggil ustaz datang rumah dia. Dia panggil tu imam. Imam nak jemput datang belah mulut cucu saya, cucu sulung. Dah ustaz tak boleh ke gitu? Para sahabat bawa baby pergi cari Rasulullah. Jadi yang sunatnya, sebaiknya kita dapat anak pergi cari tok-tok guru. Pergi cari tok-tok guru, suruh dia belah mulut anak kita. Ustaz, dari isteri saya tak berapa sihat lagi. Belah mulut baby bukan belah mulut mak baby. Isteri dia duduk kat rumah berehat, suruh nenek dia pegang, ataupun orang lain tolong bawa kereta ayah pegang. Abu Talhah dia sendiri bawa baby pergi Rasulullah belah mulut. Sunat. Dan belah mulut ni sebab apa ustaz? Nak ambil barakah orang soleh. Moga-moga air liurnya bercampur dengan air liur baby kita seawal-awal. Sebab tu kalau nak belah mulut, cek dulu tu imam. Kalau imam isap okok, asal suruh belah mulut lah, nanti bau danhir baby tu. Jam 5 cikgu telefon dah, kena tangkap isap okok dah tanda. Cek history tu imam belah mulut dulu danhir. Tak imam belah mulut, isap okok asal suruh belah mulut lah. Jadi belah mulut supaya kita ambil barakah. Saya buat gitu. Anak pertama, kedua dulu Ustaz Azhar, masa tu bersalin kat Terengganu. Baru ni yang keempat, baru ni bersalin sini, cek jadual. Betulan Dr. Abu Anas, Dr. Basri duk kuliah Masjid Negara. Kita bawa isteri tak apa sihat, bawa mak mertua, bukan cucu, pergi cari kat Masjid Negara. Tunggu ustaz sudah kuliah, tolong tahnik. Buat gitu. Saya nak bagi tahu tadi 23 tahun Nabi ni kita kena belajar. Tak kira lah, contoh mandi wajib, contoh belah mulut tu contoh. Ada orang, ustaz ambil tak tolong belah mulut anak. Saya kata boleh lah. Dia bawa anak 5 bulan dah baby tu. Tu bukan belah mulut dah. Ya. Tu gosok gigi dah aja. Dia kata gini, kalau belah mulut ni seawal kelahiran, sebab antara hikmahnya kurma tu yang manis tu bila kita letak dalam mulut baby, baby akan, ini latihan untuk geraham dia nak menyusu mak dia lepas tu. Dah kalau 5 bulan dah, gigi nak keluar dah, sakit dah jari ustaz kena gigi. Doa je lah, kita doa untuk baby. Boleh juga doa untuk baby, tapi bukanlah sunnah tahnik. Ini kita kata kena belajar supaya kita buat dengan tepat. Orang kita sibuk nak buat yang Nabi tak ajar. Majlis kahwin, akad nikah, selesai akad nikah, okey sah, okey panggil pengantin lelaki, pengantin perempuan. Acara apa? Lepas selesai akad nikah, acara apa? Batai semayang. Saya duduk cari dalam kitab, dalam hadis, tanya tok-tok guru, tak pernah Nabi suruh batai semayang. Nabi suruh ambil semayang ada. Kadang-kadang pengantin 2 orang tu dah 80 kali batai semayang dah 2 orang tu sebelum nikah. Dia naik motor pergi beli kasut, beli tudung, pergi makan, sekali break batai semayang. Nabi ajar ambil semayang. Semayang sunat 2 rakaat, isteri jadi makmum. Lepas semayang sunat, sentuh hubung-hubung isteri, baca doa, kahwin dah. Hati buat. Ingat ni, kita semayang sunat 2 rakaat, lepas main sunat kita pusing, sentuh hubung-hubung isteri, baca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Sunat. Kat belakang sana tu, dulu suami buat tak? Ke dia orang terkam terus gitu je? Balik nanti akak pesan kat suami, abang ingat tak dulu abang tak buat sunat, semayang sunat pengantin baru, doa sentuh hubung-hubung.
Lain kali kalau abang nak kahwin, abang buat tau. Boleh tak pesan gitu? Ustaz tak ada contoh lain ke? Okeylah. Tak, maksudnya banyak mana banyak. Bapak baby naik rumah, beli kenderaan, masa sakit, masa ziarah orang sakit, masa kita sakit, sallallahu alaihi wasallam, lengkap. It's the complete way of life. Politik, perang, damai, strategi perang. Oh, kalau kita baca sejarah perang Ahzab, perang Badar, Nabi atur right flank, left flank, FPO, front, FOP apa dia panggil, front observation post. Nabi hantar tentera ni, subhanallah, lengkap strategi. Tinggal kita nak buktikan cinta dan kasih kita untuk lagi banyak belajar pengetahuan tentang Nabi. Jadi saya rasa sekadar itulah sedikit perkongsian pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Sekadar ini dulu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.